Ustaz Rabbana taqabbal minna bisiril Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Tak ada? Ada? Okey. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihil kiram والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر يا كريم. Dikasihi kepimpinan masjid Fadil Ustaz Imran, Ustaz Hilmi selaku imam, dan seterusnya tuan-tuan haji, perempuan hajah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Pertama-tamanya kita memanjatkan syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita dapat diberikan kekuatan oleh Allah untuk hadir dalam program yang masjid anjurkan, iaitu kuliah duha. Dan kita berada dalam bulan Ramadan. Kita bukan hanya ingin merebut pahala salat tarawih sahaja yang digandakan sehingga menjadi fardu, ataupun bacaan Al-Quran yang sunat diupgradekan menjadi wajib ataupun perkara fardu. Kita juga mahu dalam bulan Ramadan menuntut ilmu, juga kita diberikan keberkatan oleh Allah Subhanahu Taala supaya kita tidak terputus hubungan dengan ilmu walaupun kita berada dalam bulan Ramadan. Kalau kita tengok sebelum-sebelum ini, beberapa puluh tahun yang lepas barangkali, kalau bulan Ramadan semua dihentikan dengan majlis ilmu, kuliah maghrib, kuliah subuh, semua tidak ada. Yang ada hanyalah ibadah semata-mata. Maka sebab itulah kita tengok peningkatan tidak berlaku. Bila Ramadan melabuhkan tirainya, orang kembali seperti asal, kembali seperti sikapnya yang dahulu, tidak ada penambahan, dan masjid kembali kehilangan jamaahnya kerana tidak ada suntikan ilmu, khususnya berkaitan dengan Ramadan dan sebagainya. Kita kalau nak pergi haji, kita sebagai contoh, kita akan buat kursus haji. Kerana apa? Kerana kita tidak mahu ibadat haji hanya menjadi ibadat ritual semata-mata, tetapi kita mahu menghayati dan juga memaksimumkan apa yang kita perolehi daripada ibadat haji tersebut. Kesianlah kalau kita habiskan duit dekat 10,000 dekat pencen baru cukup, duit yang disimpan, kemudian jauh pula meninggalkan keluarga, berpuluh-puluh hari berada di Mekah. Tiba-tiba kita tidak mendapat hasil yang maksimum, yakni haji mabrur, yang boleh menyebabkan kita dimasukkan syurga oleh Allah Subhanahu Taala. Kerana Nabi menyebut al-hajj mabrur laisa lahu jazaa illa al-jannah. Haji mabrur itu tidak ada balasan lain kecuali syurga. Bukan hanya haji sahaja kita mahu yang mabrur, kita juga mahu puasa dan Ramadan yang mabrur, yang diterima oleh Allah Ta'ala. Kerana kita bimbang, kerana di sana ada hadis yang berbunyi, kam min sa'imin laisa lahu jaza' min siyamihi illa al-ju' wal atash. Nabi kata kam, betapa ramai orang yang berpuasa. Masuk puasa ramai. Semua yang beragama Islam, yang beriman kepada Allah, semuanya dapat surat panggilan daripada Allah dari surah Al-Baqarah ayat 183. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Semua yang tak kira berada di penjuru dunia mana pun, asalkan namanya Islam, beriman kepada Allah, dia dapat surat panggilan ni. Dan dia bersama-sama dengan Ramadan ini. Tetapi Nabi mengingatkan, berapa ramai orang berpuasa, tiap-tiap tahun puasa, bahkan berpuluh-puluh tahun pun berpuasa. Tetapi ada yang hanya dapat daripada puasa tersebut lapar dan dahaga sahaja.
Kerana apa? Dia tidak faham apa puasa. Tak ada ilmu tentang puasa. Hanya setakat tahu perkara membatalkan puasa. Makan, minum itu senang saja tuan-tuan. Itu dalam masa beberapa puluh minit kita boleh settlekan. Kalau setakat puasa hanya buat perkara-perkara membatalkan puasa. Sebagaimana haji juga. Kalau setakat haji nak belajar tentang rukun haji bukan banyak pun 6 sahaja. Dan dia melibatkan perbuatan. Kita ikut-ikut orang pun boleh. Semua pergi wukuf, semua tawaf, semua sa'i. Itu senang. Tapi penghayatan terhadap rukun-rukun haji yang kita lakukan, itu yang sukar. Kalau solat hanya melibatkan rukun 13, insya-Allah kita dah boleh tahu dah perkara-perkara membatalkan solat. Tapi kenapa kita berjuang sepanjang hayat dengan solat kita? Kerana untuk mewujudkan penghayatan, kekhusyukan dalam solat itu yang sangat sukar jika dibandingkan dengan hanya fikih solat dalam dari sudut kita faham dengan makna ibadah yang dinamakan fiqh sahaja. Sebab tu Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, Hujjatul Islam, dia tulis kitab Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin makna menghidupkan ilmu-ilmu agama. Kenapa? Adakah ilmu agama ni sudah mati? Ya, bagi Imam Al-Ghazali pada zamannya, ilmu-ilmu agama dan ibadah dalam Islam sudah kehilangan roh. Bila orang berbicara tentang solat, terhenti pada rukun 13. Berbicara tentang puasa, dengan hanya perkara-perkara membatalkan puasa dan sebagainya. Tetapi penghayatan kepada ibadah tersebut tidak berlaku. Maka Imam Ghazali telah memberikan wajah baru kepada ilmu pada waktu itu dengan memulihkan kembali, dengan memasukkan elemen-elemen kalau dalam solat bukan hanya berkaitan dengan rukun 13, tapi memasukkan perkara-perkara yang berkaitan khusyuk, bagaimana untuk hadirkan hati dan apakah cara untuk mendapatkan sembahyang yang berkualiti. Begitu juga dalam ibadah puasa. Kita kena kursus Ramadan. Kena kursus puasa biar tahu Ramadan tu apa. Sebulan kita dikursuskan oleh Allah ni tuan-tuan. Ramadan ni ibarat kita dikursuskan oleh Allah. Penganjurnya ialah kerajaan langit. Bukan Yapin Kerajaan langit tu Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya Allah yang mensilibuskan Ramadan ini. Hari lain tak ada puasa wajib tuan-tuan, sunat je. Kecuali puasa qada dan puasa nazar dan sebagainya. Tapi Ramadan diwajibkan bagi yang berkemampuan dan cukup syarat dan sebagainya. Sebab itu tuan-tuan, bila kita masuk ke Ramadan, start daripada subuh tadi sampai maghrib, kita berada dalam ibadah. Bukan ibadah biasa, ibadah yang merupakan rukun kepada Islam. Sebab itulah kita buat ibadah dalam bulan Ramadan semuanya digandakan. Buat yang fardu menjadi 70 kali ganda. Kenapa? Kerana kita melakukan ibadah dalam ibadah. Tuan-tuan tunaikan solat tadi, solat sunat tahiyatul masjid ataupun solat duha dan sebagainya, itu sunat. Tapi kerana dibuat ketika melakukan ibadah, berada dalam ibadah puasa yang menyumpah rukun Islam, sunat tadi di-upgradekan menjadi pahala fardu. Sembahyang zuhur juga fardu dan merupakan rukun Islam, dibuat dalam rukun Islam yang namanya puasa, maka dia tidak boleh diangkat menjadi fardu lagi. Maka Tuhan upgradekan dia menjadi 70 kali fardu. Maknanya zuhur yang kita bakal tunaikan nanti atau subuh tadi, maka kita menunaikan seolah-olah 70 kali subuh. Kalau berjemaah pula 70 kali 25. Kita akan mendapat angka yang besar dari sudut kehebatan pahala itu. Tetapi kalau kita nak melakukan ibadat mengumpulkan dua ibadat fardu dalam satu masa, kita terpaksa pergi ke Mekah menunaikan haji. Kita menunaikan rukun Islam, mungkin kita boleh sembahyang, tetapi tidak perlu untuk pergi ke Mekah dalam bulan Ramadan. Kita berada di pengkalan masing-masing, walaupun bukan pengkalan balak. Buat di tempat masing-masing, kita boleh menunaikan ibadat fardu dalam fardu. Sebab tu jangan lepaskan peluang. Dalam bulan Ramadan, kita membaca Quran macam fardu. Sebab kita membaca Quran ketika kita beribadah. Maka sudah tentu bila kita berada dalam ibadah, kita kena jaga kelakuan dan adab bila beribadah dengan Allah. Tidak mungkin orang beribadah nak tengok televisi dengan rancangan tak apa-apa yang melalaikan. Tak payahlah lagi nak layan ketuk-ketuk Ramadan,
ataupun rancangan artis memasak. Kerana bulan Ramadan artis tak menyanyi, dia memasak je. Dia jadi chef semua. Kita tengok tuan-tuan, sebab kita berada dalam mood ibadat. Sebab tu Tuhan tak boleh terima mereka yang berada dalam puasa, menahan lapar dan dahaga, tapi dalam masa yang sama dia boleh bercakap kotor, boleh menipu, boleh menabur fitnah, boleh berbohong. Sampai Nabi SAW menyatakan, "Man lam yada' qaula zur", siapa yang belum mampu meninggalkan perkataan menipu dan beramal dengan perbuatan tersebut, maka Tuhan kata, "Falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah." Tuhan tidak berhajat sedikit pun. Tuhan tak pandang pun. Tuhan tak heran pun dengan kebulu kita siang hari tadi menahan lapar dan dahaga, kalau mulut tak boleh nak jaga. Sebab kita telah mencemarkan kesucian kita dalam mood beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu bila kita berada dalam puasa Ramadan, kita kena jaga mata kita kerana kita sedang beribadah. Kena jaga telinga kita kerana kita sedang beribadah. Kadang-kadang ada orang tak faham. Dia ingat puasa ni tinggalkan makan dan minum saja. Kalau setakat tu tuan-tuan, budak darjah 1 boleh puasa. Binatang pun boleh tak makan tak minum. Orang diet pun boleh lama lagi puasa. Tetapi kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu dalam bulan Ramadan ni, dia adalah merupakan ibadah puasa ni, dia tidak difardukan di Mekah tuan-tuan. Kalau ikut logik akal, kata Tuan Guru ni Abdul Aziz, diperlukan di Mekah. Kerana puasa ni satu-satunya ibadah yang tak boleh tunjuk. Dan orang tak nampak. Mana boleh nak tunjuk puasa? Takkan nak meludah kaki 5. Macam budak sekolah dulu. Saya ingat waktu sekolah rendah dulu. Bulan puasa habis kaki 5. Pakat meludah belaka. Kononnya puasa lah tu. Tu takut telan helio batal. Telan helio tak batal kan. Tapi nak tunjuk puasa, meludah habis. Siapa cikgu larang, dah lah. Habis banjir kaki 5 ni. Tu. Puasa tak boleh nak tunjuk. Sembahyang ada rukuk, ada sujud. Haji ada tawaf, semua orang boleh nampak. Tambah-tambah kalau yang selfie depan Kaabah masuk dalam Facebook, lagilah satu dunia boleh tahu. Tetapi yang namanya puasa, macam mana nak tunjuk? Orang tak puasa pun dia punya lakonan kadang-kadang lebih macam muka puasa. Geng-geng plastik hitam ni kan. Asyik baik tak kena tangkap, kalau tidak naik van jenazah. Nak ceritanya, tak ada orang boleh tahu. Kita dengan Allah sahaja. Sebab tu bila puasa Allah menyebut kullu amali ibni Adam lahu illa siyam illa saum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Seluruh amalan anak Adam, ini hadis qudsi seluruh amalan anak Adam untuknya. Maknanya dia sendiri boleh cari pahala, dia sendiri boleh tentukan, boleh kira siap-siap dah. 27 kali ganda langkah, kita boleh kira langkah kita ke masjid. Sebab satu langkah Allah angkat darjah, satu langkah Allah gugurkan dosa. Kita boleh kalau nak kira. Satu langkah, 2 langkah kan. Boleh kira. Tetapi puasa tak boleh. Malaikat yang paling hampir tidak tahu pahala puasa. Malaikat yang biasa mencatat pahala tidak boleh tahu. Allah sendiri ibaratnya akan turun padang untuk membalas pahala puasa. Kalau Allah Ta'ala beritahu dia nak balas pahala puasa, kita kena jadikan Ramadan puasa kita puasa yang berkualiti. Bukan sesaja tuan-tuan. Patutnya bulan Ramadan makin rajin datang kuliah duha, makin rajin menuntut ilmu. Sebab apa? Kita berada dalam mood ibadah kepada Allah. Sebaran benda-benda kebaikan yang kita tahu kita akan segera melakukannya kerana kita dalam mood beribadah. Puasa tak boleh tunjuk. Sebab tu rukun puasa walaupun 12 jam daripada subuh sampai maghrib, rukunnya 2 sahaja. Berbeza dengan solat 5 minit, rukun sampai 13. Kalau orang terjah kita lebih cuba sebutkan rukun 13 mengikut urutan, kelang kabut juga kita. Rukun sembahyang tu silap-silap bertukar. Sujud dulu baru rukun. Maknanya banyak, tapi rukun puasa 2 sahaja. Dan kedua-duanya tidak melibatkan perkara yang boleh dilihat. Pertama niat. Siapa boleh tengok niat manusia? Nawaitu samaradin bukan niat, itu lafaz niat. Dalam mazhab Syafi'i sunat untuk mengukuhkan yang dalam. Tapi kalau siapa yang tidak baca nawaitu samaradin atau dalam bahasa Melayunya, maka seandainya dia berniat, maka puasanya sah. Bahkan ulama mengira mereka yang bangun sahur, walaupun dia tidak cakap nawaitu samaradin apa semua, bangun sahurnya itu dikira sebagai niat.
Bukti dia niat nak puasa. Orang yang berkata, aku kena minum air banyak malam ni sebab besok takut haus. Dia cakap macam tu, besok takut haus kerana dia nak puasa, itu pun dikira niat. Bahkan kata ulama, mereka yang tidak mahu bersetubuh takut bimbang subuh masuk dengan isterinya, maka itu juga adalah lambang dia niat untuk berpuasa, kerana bersetubuh bila subuh masuk membatalkan puasa. Islam bila berbicara tentang niat tidak pernah berbicara tentang lafaz secara menonjol. Yang dipentingkan ialah keikhlasan dalam niat. Dan puasa satu-satunya ibadat yang menuntut ikhlas. Kita tak boleh nak tunjuk kat orang. Nak tunjuk apa puasa? Sebab puasa bukan buat, dia meninggalkan. Dia tinggalkan saja. Dia bukan buat. Sebab tu puasa mendidik kita dalam bulan Ramadan ikhlas kerana Allah. Kamu tak makan, kamu dahaga, kamu haus. Untuk siapa? Bukan untuk isteri, bukan untuk siapa. Kalau untuk isteri, lama dah kita buka. Isteri kita bukan mantan 24 jam kita. Kadang dia tak ada. Kat rumah apa semua, pergi mana-mana tak kan. Anak-anak pun tak ada, kita lain clear. Buka peti sejuk, tengok press orange yang semalam, okey lagi. Dah kalau kita nak minum, apa halnya? CCTV tak ada. Tapi kenapa kita tak minum? Muraqabatullah. Kita yakin Allah sedang mengintai dan memandang kita. Perasaan Allah sedang mengintai dan memandang kita walaupun kita tak sedar, sebenarnya sudah wujud dalam hati kita selama 30 hari. Tak benar. Ini kita bukan budak-budak pergi minum, pergi koma 3 kali koma, keluar sekali je. Itu budak-budak. Kita buat kerana Allah. Ramadan, puasa nak mengajar, buat sesuatu kerana Allah. Allah lah yang akan membalas kita, bukan makhluk. Bahkan Allah berikan penilaian terbaik Ramadan berbanding dengan benda-benda lain, ibadah-ibadah yang lain. Baik itu puasa mengajar kita ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itulah ajaran Islam. Dan Islam bila bicara tentang niat, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Semua berkaitan dengan tekad dan niat. Kerana niat, tuan-tuan, dia boleh menjadikan amal yang kecil menjadi besar. Tersilap niat, amal yang besar menjadi kecil, bahkan hilang terus. Bahkan kadang-kadang manusia berniat untuk dunia sekalipun, mereka mampu melakukan sesuatu yang di luar dugaan kita. Cuba tengok, tuan-tuan, orang panjat gunung Everest. Ingat senang, tuan-tuan, bukan gunung belakang, bukit belakang rumah kita. Gunung Everest. Nak naik gunung Everest dengan batu berkerikil, dengan oksigen yang makin menipis bila makin jauh. Kenapa mereka boleh pacakkan bendera negara mereka di puncak gunung Everest? Kerana mereka, niat mereka, mahu nama mereka tersohor dan dimasukkan dalam buku Guinness Book of Record ke apa di negeri mereka. Orang sanggup. Dulu kita ada pelayar kita, Raja Azhar, yang dengan kapal layar seorang-seorang naik dengan tengah laut, tuan-tuan. Kalau kita fikir logik, tuan-tuan, kapal layar seorang-seorang, malang, siang, hantu jerangkung, ada penunggu laut, macam-macam kan. Oh, tak sanggup. Usahakan nak keliling dunia, kita pergi dekat laut-laut ni pun kita rasa dah takut. Tapi dia boleh patah layar pun dia boleh. Kenapa? Supaya dia dikenang sebagai satu-satunya rakyat Malaysia yang pernah mengelilingi dunia dengan kapal layar. Kalau untuk dunia manusia sanggup melakukan sesuatu yang dianggap luar biasa, meletihkan, memenatkan, apatah lagi untuk Allah. Sebab tu orang bekerja kerana Allah, dia tidak ada istilah penceng. Tak ada istilah penat. Tidak ada istilah mengundur diri. Tidak ada istilah berajuk. Kerana untuk Allah. Kita ada cerita Khalid Al-Walid, Saifullah Al-Maslul, pedang Allah yang terhunus. Dulu dia pangkat besar, Panglima. Zaman Sayyidina Umar, pecat dia. Ganti dengan Abu Ubaidah Al-Jarrah radhiyallahu anhu. Pecat, ganti. Jadi prebet biasa. Bukan jadi penolong timbalan ke. Kalau gugur jadi itu timbalan Panglima, okey, lagi ada juga paku ni, atas bahu ni, pangkat ada lagi. Prebet terus. Tentera biasa. Adakah Khalid Al-Walid
jadi susuk perjuangannya, tidak. Kalau dia kalah, kalau dia patah pedang 7 bilah pedang ketika menjadi panglima, ketika menjadi perebet dan berada di barisan belakang pun, dia tetap patah 7 bilah pedang juga. Inilah keikhlasan. Sebab tu bulan Ramadan dia ajar kita puasa, ajar ikhlas. Dan ajar kita meninggalkan. Sebab tu rukun Islam, rukun puasa meninggalkan. Dia bukan buat. Tinggalkan makan, tinggalkan minum, tinggalkan bersetubuh sehari dengan isteri, tinggalkan bercakap kotor, tinggalkan melihat. Semua dalam bentuk tinggal. Tuan-tuan, untuk menjadi manusia bertakwa, takwa yang menjadi fokus Ramadan, takwa dia ada 2 serampang. Imtithalu awamirillah wajtina bunawahihi. Ini kata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Takwa ni ialah buat yang Tuhan suruh, tinggal yang Tuhan larang. Sepanjang tahun kita diajar buat yang Tuhan suruh, walaupun ada yang Tuhan larang, tapi ibadah ni, sembahyang Tuhan suruh buat, Tuhan suruh rokok, Tuhan suruh sujud. Puasa dia datang fokus kepada tinggalkan yang dilarang Tuhan. Tinggalkan makan dan minum. Minuman yang halal, confirm beli dengan duit kita sendiri. Kita diminta tinggalkan supaya terbawa di luar Ramadan. Apatah lagi makanan orang, harta orang, rasuah dan sebagainya ditinggalkan kerana Allah yang menyuruh tinggal. Kalau isteri sendiri yang confirm ada sijil, nikah ada sijil, job halal jakin lagi, memang isteri kita, tapi kenapa tak bersubuh siang? Sebab Allah yang larang. Halal menjadi haram bila Allah larang. Bukan kerana kita punya, bukan kerana siapa, kerana Allah. Nak ajar kerana Allah. Kalau Allah larang, halal, haram lah. Walaupun asalnya halal. Sebelum kita angkat takbir, boleh minum, boleh makan. Tapi bila takbiratul ihram, yang halal tadi, haram. Boleh bercakap, tapi jadi tak boleh bila kita sembahyang. Sebab Allah, ni bukan kira otak kita, bukan kira logik kita, kira Allah. Kalau kita boleh patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam bulan Ramadan atas pemilikan kita sendiri, apatah lagi untuk mencabul hak orang lain. Sebab tu siapa yang berpuasa bulan Ramadan, kata Tok Guni Aziz, sebab tu puasa difardukan di Madinah ketika Nabi membentuk kerajaan, kerana bila ada kerajaan, banyak perkara yang boleh melibatkan di depan mata terbuka, peluang itu, peluang ini dan sebagainya, maka elemen penahan ialah takwa. Bukan undang-undang. Orang yang berkuasa kadang-kadang dia boleh manipulasikan undang-undang. Undang-undang tak boleh kena pada dia. Tapi kalau dia bertakwa, dia menjadi manusia yang paling baik ketika dia berada di puncak kuasa. Sebab tu Umar bin Abdul Aziz ketika dia belum menjadi khalifah, dia biasa-biasa sahaja. Tapi pada hari dia menjadi khalifah, bila takwa sudah wujud dengan mantap dalam dirinya, dia boleh berkira ketika anaknya masuk dan nak berbincang pasal hal keluarga, dia padamkan lilin, lampu yang dibeli dengan duit kerajaan kerana anaknya nak bincang pasal masalah keluarga, bukan masalah negara. Sampai begitu pun dikira. Kerana apa? Takwa sudah wujud, meninggalkan yang dilarang. Tok Guru Ni Aziz nak keluar dalam pejabat dia, tuan-tuan, nak keluar ke tandas, tutup lampu, tutup kipas, keluar mungkin 5 minit je. Tapi kalau dia keluar, kipas berpusing, lampu menyala, duit siapa yang mengalir, ini pun diambil kira. Sebab apa? Takwa sudah wujud. Sebab tu puasa bukan difardukan di Mekah. Kalau ikut logik, kalau puasa di Mekah, siapa boleh tengok? Abu Jahal tak boleh teris, Abu Lahab tak boleh tahu. Sebab tak nampak. Kalau sembahyang betul, boleh nampak rukuk sujud. Tapi ketika ujian makin datang, nafsu makin menggelojak boleh buat sesuatu itu, maka puasa datang untuk menyekat dan menyatu nafsu. Mencatu nafsu adalah program Ramadan. Sebab tu tuan-tuan, selalu saya ingat di mana-mana, bulan Ramadan bukan bulan makan-makan. Buangkan dalam minda kita, Ramadan bulan makan-makan. Mesti menunya berlainan dan lebih canggih daripada biasa. Makannya lebih banyak dan berselera daripada biasa, tidak. Bulan Ramadan bulan untuk mengekang nafsu makan yang sudah diberi laluan selama 11 bulan sebelum ini. Sebelum ni tuan-tuan, mana tempat orang cakap sedap? Keluar je dalam grup WhatsApp,
InsyaAllah esok sampai. Kari kambing 40 hari air hitam Johor, lebay Pengkalan Balak sampai. Contoh ni. Punya main jauh tu. Untuk jasad kita, kita dah beri macam-macam dah. Ramadan tibalah untuk roh kita. Kita bukan ada jasad saja tuan-tuan. Jasad akan berakhir dengan dimakan ulat, dimakan oleh tanah dan cacing dan sebagainya. Tapi roh dia akan dibawa sampai bila-bila tak akan mati. Kadang-kadang jasad nampak sehat, roh sudah sakit dah. Berapa ramai di luar sana orang yang rohnya sakit. Kalau rohnya difizikalkan, mungkin rohnya sudah terlantar dan masuk ICU dah. Tidak mampu untuk mengangkat kain selimut yang tak berapa gram pun ketika solat subuh. Jasadnya hebat. Dia boleh jogging, dia boleh rentas, dia boleh kayuh bersikal, dia boleh apa. Tapi dia tak boleh singgah di kuliah maghrib, tak boleh singgah solat berjemaah. Kenapa? Rohnya sakit. Ramadan, bulan untuk memperkasakan roh. Nak jadikan roh kita sehat. Caranya tuan-tuan, kena banyakkan ibadah. Bila bercakap soal banyak ibadah, kita akan tengok antara penentunya perut kita dikenyangkan atau tidak. Sebab tu kata ulama, siapa yang mengenyangkan perutnya, dia akan melaparkan seluruh jasadnya. Siapa yang melaparkan perutnya dalam keadaan tidak beri kenyang sangat, dia akan menyihatkan seluruh jasadnya. Kita kenyang sangat, mata akan mengantuk. Terawih bukan ke darat, ke laut. Dalam masjid dekat laut. Nak cerita tuan-tuan, jangan berbicara soal terawih yang khusyuk kalau perut kita terlalu kenyang waktu berbuka. Saya beritahu, penanda aras bagi kaum lelaki khususnya ialah solat maghrib berjemaah. Sesiapa yang gagal hadir solat maghrib berjemaah bulan Ramadan berbuka, maknanya dia terperangkap di meja makan dan dia belum mengetahui hakikat puasa yang sebenar. Walaupun mungkin dia menjadi peserta Ramadan puluhan tahun. Cuba muhasabah diri. Kalau belum mampu datang masjid berjemaah maghrib, isyak jangan kira sebab nak sembahyang tarawih. Maghrib tu. Sebab tu Allah berikan waktu berbuka dengan waktu maghrib, waktu yang sama sahaja. Bukan tak boleh Allah nak cakap. Waktu berbuka lain, waktu maghrib lain. Waktu berbuka lain, maghrib lain. 5 minit adjust macam orang Syiah. Orang Syiah, maghrib lain. Waktu berbuka bila bintang sudah muncul. Dia buat sendiri ya, sebab dia sama dengan Yahudi dia punya berbuka. Yahudi bintang muncul berbuka. Syiah pun sama. Maghrib bukan penanda bintang waktu berbuka. Dia kena tengok bintang dulu. Ni geng-geng beriman dengan bintang. Sebab tu Nabi kata, kamu semua akan berada dalam kebaikan selama mana kamu menyegerakan waktu berbuka. Tuhan nak beritahu kepada orang-orang yang berbuka dengan cara bukan Islam, yang tidak menyegerakan, maknanya waktu berbuka tidak segerakan, maknanya dia tidak ada kebaikan dalam puasanya. Untuk menyalahi golongan-golongan sesat seperti Yahudi, Syiah dan sebagainya yang tidak berbuka sama dengan kita. Tuhan buat waktu berbuka sama, Tuhan nak tengok mana lebay yang boleh. Kadang-kadang teruk tuan-tuan, makan sampai kenyang sangat. Bukan tak semayang maghrib, semayang, tapi tengok cara semayang. Tarawih datang, waktu sujud tu kalau tak keluar cendol ke hidung, kira Alhamdulillah kan. Sebab apa? Terkenyang sangat. Dah cukup tuan-tuan. Kita dah ada testimoni yang banyak datang tahun lepas. Ketika kita kenyangkan perut kita, kita akan kehilangan tarawih yang khusyuk. Sedangkan tarawih bukan pasal bilangan rakaatnya. Kalau pasal bilangan rakaat, hari lain kita boleh buat 8. Tarawih dia datang dengan package Ramadan. Siang hari kita jaga nafsu, kita kontrol nafsu, tak tengok tu, tak apa. Kemudian berbuka pula kita makan ala kadar saja. Maka tarawih adalah kemuncak kepada munajat selepas solat isyak tadi. Dia adalah qiyam. Sebab tu Nabi kata, man qama ramadana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang qiyam Ramadan termasuk tarawih. Bukan kalian-kalian dengan keimanan kepada Allah. Wahtisaban, yang menghitung pahala dan mengharapkan hanya pembalasan Allah. Tuhan cairkan dan lupuskan segala dosa-dosa yang telah lalu. Bukan Tuhan cakap, bukan Nabi cakap dosa tahun lepas.
ma taqaddama, apa yang telah berlalu daripada dosanya. Bukan yang tahun lepas, bukan 2 tahun lepas. Semua dosa-dosa yang pernah dia buat, semuanya habis dengan qiyam itu. Tapi kalau tarawih tak ada nilai, masa inilah kita nak gunakan untuk bermunajat pada Allah, nak mohon doa pada Allah, nak mengaku kesilapan kita pada Allah, nak kita muhasabah diri kita. Tarawih ni antaranya. Sebab tu tarawih namanya tarawih, sembahyang sambil berehat. Apa yang direhatkan? Roh dan jasad kita. Nabi SAW bila dia suruh Bilal azan, dia tak kata Bilal kamu tolong azan. Tapi apa dia cakap? Arihna ya Bilal, rehatkan kami wahai Bilal. Sembahyang kemuncak kerehatan dan fokus kita dengan Allah Subhanahu Taala. Tapi percayalah tuan-tuan, kalau kita berbuka dengan kekenyangan, jangan cakaplah pasal tarawih yang berkualiti. Bukan kita tak buat, tapi tarawih kita lepas beri salam bangun, lepas beri salam bangun. Kadang-kadang siap boleh balik kampung lagi walaupun PKP. Dalam tarawih tu boleh balik merentah sempadan. Nak cerita tuan-tuan hilang khusyuk. Sedangkan tarawih package Ramadan, dia hanya eksklusif bulan Ramadan saja. Habis Ramadan, habis tarawih. Dia ingat, dia package. Macam solat maghrib berjemaah, package Ramadan. Terutama bagi lelaki. Perempuan boleh kat rumah, tapi jangan lama sangat. Maknanya package. Jangan kita berbuka dengan buah kurma, konon-kononnya nak ikut Nabi SAW, tetapi bila solat maghrib, yang Nabi juga ajar, kita tolak. Berapa kerat yang datang? Kalau tanya survey berbuka dengan buah kurma, insya-Allah semua rumah ada buah kurma. Siap tanya ustaz lagi sebelum Ramadan, ustaz, buah kurma yang paling afdal yang mana? Siap tanya yang paling afdal tu. Ustaz pun cakaplah rutab, iaitu kurma basah. Kalau tak ada rutab, kurma kering. Dan dalam hadis sebut tak ada kurma kering, terus kepada air terus. Nabi tak kata puteri mandi, apa semua badak berendang, kau semua tak ada tu. Terus pada air. Kerana Nabi bukan fokus makanan. Apa yang ada. Saya tidak menghalang tuan-tuan nak buat menu apa. Tapi dari segi kuantiti makan itu kena jaga. Aduh. Jagalah saya, nasihatkan diri saya tuan-tuan. Kita pun jadi sihat. Sumu tasihhu. Puasalah kamu, nescaya kamu sihat. Ni lepas Ramadan masuk hospital. Patut makin sihat. Berat badan makin turun. Dia punya bacaan darah pun kembali normal barangkali. Bacaan gula pun menurun. Tapi nak menurun macam mana? Semua bedal. Waktu berbuka manis-manis semua bedal. Lemak-lemak semua bedal. Banyak-banyak. Dia qada pula. Yang makan tengah hari campur sarapan segala bagai tu, dia kumpulkan sekali tu. Tu. Tak sihat juga tuan-tuan. Sedangkan Nabi kata sumu tasihhu. Puasalah kamu, nescaya kamu sihat. Saya baca dari internet. Ada seorang pengkaji Jepun, saintis, dia dapat hadiah anugerah Nobel. Bukan Nobel, Nobel. Bukan senang nak dapat Nobel ni. Malaysia rasa tak ada seorang habuk pun lagi. Tu. Nobel ni tentu harga. Kerana apa? Kajian dia tentang puasa. Bukan puasa Islam pun. Dia bukan orang Islam. Dia kata bila puasa ni, sel-sel yang jahat dalam badan ni akan hapus dan akan pulih balik sel-sel kita. Adalah banyak tuan-tuan boleh tengok puasa tu. Makna puasa sihat. Maidah kita yang duk bekerja 11 bulan ni, kisah makanan, sarapan pagi, apa semua, kemudian 10 makan lagi. Tak ada rehat. Malam nak tidur makan lagi. Tidur mimpi makan juga. Berat dia kata. Tak ada rehat. Masa ni nak berehat. Tapi kalau bulan Ramadan pun mereka tak berehat, mana nak datang sehat? Ni challenge tuan-tuan, challenge. Turunkan berat badan selepas Ramadan. Confirm kita boleh turun tuan-tuan. Kalau kita makan mengikut cara yang Nabi ajar. Tidak makan, confirm. InsyaAllah boleh. Bukan berat badan saja. Kerana semuanya kita orang-orang duduk jaga masjid, duduk dalam perjuangan Islam, patut kita kena sihat. Ni kadang-kadang ustaz-ustaz tak sihat. Kalau ceramah tak boleh pergi syekh gauk contohnya. Ataupun penyakit macam-macam. So macam mana? Akhirnya anak murid yang rugi. Kena sihat ni. Bukan untuk akhirat saja, dunia pun Ramadan ni datang.
Sebab Islam dia tidak pernah bawa satu jurus saja. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Baik di dunia, baik di akhirat. Contoh tuan-tuan, kita bersahur, Nabi suruh lewatkan sahur. Makin lewat makin bagus. Tapi jangan azan pula. Azan kena berhentilah. Ada orang yang silap faham, habis azan baru berhenti. Letih lah macam tu. Duduk Sarawak lagi berat. Saya dah cerita dulu. Kalau kita makan tengah azan, dia kata tak ada hal punya. Janji ambil tudung saji, rukukkan begitu, makan dalam tudung saji. Jadi macam malaikat tak nampak ke apa tu. Oh, kacau betul. Saya duduk kampung betul ni, kisah benar ni. Saya tanya anak murid saya, dia kata macam tu. Atuk dia cakap. Kata atuk kau tak boleh pakai betul. Nak cerita tuan-tuan. Kenapa akhir sahur? Takhirus sahur, ta'jilus fitr. Bila berbuka, segera. Tapi bila bersahur, lewat. Tuan-tuan, katakanlah subuh masuk pukul 6. Kita mungkin 10 minit kita berhenti makan. Sebab Allah Ta'ala, kalau dari segi kesihatan, makanan yang paling berkualiti masa makan ialah sarapan pagi. Pesan anak-anak kita jangan skip sarapan pagi. Makan tengah hari tak makan tak apa, sarapan pagi. Kalau kita bersahur lewat, dia persis macam sarapan pagi. Dia tidak akan mengganggu kesihatan dan juga bekalan nutrisi kepada badan kita. Tak mengganggu. Tengok puasa datang daripada Islam ni. Tak ada pengkritik di luar sana yang cuba mencari kelemahan Islam dan mengkritik ibadat puasa. Tak boleh. Tak boleh. Jam dia. Kita ada sahur. Orang Yahudi tak ada sahur. Puasa dia tak ada sahur. Orang Hindu puasa. Dia boleh rembat semua kecuali benda-benda berdarah sahaja. Maknanya Maggi boleh makan tu. Oh, puasa macam tu sedap eh. Kristian puasa malam terus. Tidur-tidur terus puasa. Tapi kita tuan-tuan, sarapan pagi tu. Itu untuk dunia. Untuk akhirat, bila kita dah sahur akhir, azan subuh masuk, kita tak tidur dah tuan-tuan. InsyaAllah boleh datang solat subuh berjemaah. Yang mungkin